Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan sistem pancu basah. Sistem pancu basah ialah sejenis paip yang dipasangkan lurus menegak yang sentiasa berisi air dan mempunyai tekanan. Sistem ini dipasang kepada bangunan yang mempunyai ketinggian lebih daripada 30.5 meter. Objektif sesi ini diharap para peserta akan memahami berkenaan dengan sistem pemasangan pancu basah. Tajuk-tajuk kecil yang akan dibincangkan adalah sistem pemasangan pancu basah, keperluan sistem menurut Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam, pengenalan kepada sistem, komponen sistem, kapasiti tangki dan reka bentuk pemasangan. Rajah menunjukkan typical arrangement drawing ataupun lukisan susunan bagi sistem pancu basah. Keperluan sistem menurut Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, Undang-Undang Kecil 231, Pemasangan dan Ujian Sistem Pancu Basah. Sistem pancu basah hendaklah disediakan dalam tiap-tiap bangunan yang mana tingkat paling tinggi yang diduduki adalah lebih daripada 30.5 meter di atas paras akses perkakas bomba. Undang-Undang Kecil 231, Pemasangan dan Ujian Sistem Pancu Basah. Tingkat paling tingginya melebihi 30.5 meter di atas paras akses perkakas bomba. Paip berdiameter 152.4 mm dan ujian hidrostatik tidak kurang 14 bar selama 24 jam. Setiap peringkat tidak melebihi 61 meter tinggi kecuali dengan kelulusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Bomba dan tidak melebihi 70.15 meter. Hos di setiap tingkat. Coupling segera 63.5 mm pada setiap tingkat. Hos 38.1 mm lengkap dengan nozzle boleh ubah. Dinaikkan hingga paras tingkat bumbung dengan aliran keluar 3 hala. Undang-Undang Kecil 232, Sistem Pancu Basah atau Kering bagi bangunan yang sedang dibina. Jika sama ada sistem pancu basah atau kering dikehendaki, sekurang-kurangnya satu pancu hendaklah dipasang apabila bangunan yang sedang dibina itu telah sampai setinggi di atas paras alir masuk pam bomba dengan sambungannya ditempatkan bersempadanan dengan tangga yang boleh digunakan. Undang-Undang Kecil 232, Sistem Pancu Basah atau Kering bagi bangunan yang sedang dibina. Pancu itu hendaklah dilanjutkan mengikut kemajuan binaan hingga ke takat 2 tingkat daripada tingkat paling tinggi yang sedang dibina, dan jika tinggi yang dirancangkan bagi bangunan itu menghendaki pemasangan sistem pancu basah, maka pam bomba, tangki storan air dan sambungan sesalur air hendaklah disediakan bagi kegunaan pancu itu. Keperluan pemasangan. Sistem pancu basah hendaklah disediakan dalam tiap-tiap bangunan yang mana tingginya lebih daripada 30.5 meter. Perlu disediakan pada setiap tangga yang melanjut daripada paras tingkat bawah ke bumbung dan dilengkapkan dengan alir keluar 3 hala di bahagian atas garis bumbung. Sistem pancu basah hendaklah dilanjutkan ke tingkat basement jika kedalaman basement melebihi 9 meter dari aras tanah. Sambungan hos hendaklah disediakan pada setiap tingkat.
Sistem ini juga perlu dilengkapkan dengan sekurang-kurangnya satu gelung hos dan nozzle spray dan jet. Setiap peringkat pancu basah hendaklah tidak melebihi 61 meter kecuali dengan kebenaran nyata oleh jabatan bomba dan tidak melebihi 70.15 meter. Jumlah sistem pancur bergantung kepada keluasan lantai dan hendaklah ditempatkan supaya jarak perjalanan daripada tempat paling jauh sekali bagi tingkat itu tidak melebihi 45.75 meter. Bagi bangunan yang sedang dibina, hendaklah mengadakan sekurang-kurangnya satu sistem pancur basah apabila bangunan yang dibina telah sampai setinggi di atas paras alir masuk pam bomba. Pancur hendaklah dilanjutkan mengikut kemajuan binaan hingga ke takat 2 tingkat daripada tingkat yang paling tinggi yang sedang dibina. Gambar menunjukkan kiraan ketinggian bagi keperluan pemasangan sistem, iaitu di lantai kependudukan yang paling tinggi. Gambar menunjukkan lantai tingkat melebihi 30.5 meter yang mana hendaklah dipasang dengan sistem pancur basah. Gambar menunjukkan kedalaman basement yang melebihi 9 meter yang mana disyaratkan untuk pemasangan sistem. Gambar menunjukkan penempatan bagi landing valve di dalam ruang akses menentang kebakaran. Jarak antara satu landing valve dengan yang lain bergantung kepada reka bentuk ruang akses menentang kebakaran atau penempatannya hendaklah ditempatkan supaya jarak perjalanan paling jauh sekali bagi tingkat tersebut tidak lebih daripada 45.75 meter. Rujuk Undang-Undang Kecil 229/2. Gambar menunjukkan lukisan skematik bahagian atau komponen sistem pancur basah. Komponen sistem pancur basah: injap alir masuk, tangki bekalan air, set pump, pump starter panel, sistem pipe, injap pelantar, suis dan tolok tekanan. Injap alir masuk. Injap alir masuk hendaklah 4 hala dan digunakan untuk menyalurkan air dari pam bomba ke tangki sistem pancur basah. Injap ini hendaklah ditempatkan dalam kotak dengan ditandakan wet riser breaching inlet. Kotak alir masuk ini hendaklah dicat merah. Lokasi injap alir masuk hendaklah berhampiran dengan akses bomba iaitu pada jarak tidak melebihi 18 meter. Tidak terhalang dan mudah dilihat dari jalan, jarak injap alir masuk dengan pilih bomba tidak lebih dari 30 meter. Ketinggian injap alir masuk tidak lebih 750 mm. Paip sambungan antara injap masuk dengan paip menegak hendak seberapa pendek. Perlu patuhi MS 1210 Part 1 atau BS 5306 Part 1. Gambar menunjukkan injap alir masuk. Gambar menunjukkan kedudukan pilih bomba hendaklah tidak melebihi 30 meter daripada injap alir masuk sistem pancur basah. Tangki bekalan air. Minimum kapasiti air hendaklah 45,500 liter dengan kadar pengisian semula secara automatik 455 liter per minit. Reka bentuk tangki peringkat kedua berkapasiti
11,375 liter. Jenis tangki reinforced concrete, fiber reinforced polyester, pressed steel atau yang diluluskan oleh jabatan bomba. Lokasi tangki hendaklah diletakkan sama ada di lantai aras tanah atau di tingkat 1 atau basement. Tangki dilengkapkan dengan penanda aras air, paip limpah, paip amaran dan ball float valve. Tangki hendaklah diletakkan di atas tapak plin. Tangki hendaklah dicat dengan warna merah di bahagian permukaan luar tangki. Tangki juga hendaklah dilabelkan perkataan tangki sistem pancu basah. Tangki hendaklah dikompartmen bagi memudahkan kerja penyelenggaraan supaya ianya tidak menjejaskan bekalan air pada sistem. Tangki sistem pancu basah hendaklah diasingkan dengan tangki bekalan air lain sistem. Gambar menunjukkan tangki untuk sistem pancu basah. Satu diwarnakan penuh dan satu lagi ditandakan dengan red band yang minimum ukurannya tidak kurang daripada 200 mm. Tangki hendaklah diletakkan di atas plin. Pam sistem pancu basah. Pam sistem pancu basah mempunyai satu set pam yang terdiri daripada joki pam, duty pam dan standby pam. Set pam ini hendaklah dilindungi daripada bahaya kebakaran dan keadaan banjir. Pendawaian elektrik bagi pam hendaklah dari kabel jenis penebat mineral tahan api atau di dalam konduit logam. Joki pam berfungsi mengimbangi tekanan air di dalam paip. Boleh bertindak secara manual dan automatik dengan menggunakan kuasa elektrik. Duty pump berfungsi. Standby pump berfungsi sama seperti duty pump tetapi hanya akan berfungsi apabila duty pump rosak atau bekalan kuasa terputus. Boleh bergerak dengan diesel atau elektrik jika bangunan tersebut mempunyai generator. Kuasa pam hendaklah tidak boleh melebihi kuasa pam duty. Boleh berfungsi secara automatik dan manual sekiranya enjin diesel dimatikan secara manual. Kapasiti diesel hendaklah boleh mampu menggerakkan pam tidak kurang 2 jam. Exhaust pipe hendaklah dibalut dengan bahan penebat. Rajah menunjukkan suis tekanan. Suis tekanan berfungsi untuk memberi isyarat kepada pam starter panel untuk menggerakkan pam. Setiap pam dikawal oleh satu suis tekanan. Set pam cut in adalah untuk gerakan pam pada tekanan tertentu iaitu duty pam pada 80% daripada tekanan dalam sistem, standby pump pada 60% daripada tekanan dalam sistem dan joki pump berfungsi pada 90% dan berhenti pada 100% daripada tekanan dalam sistem. Set pump cut out adalah untuk hentikan pump pada tekanan tertentu. Pump setting adalah bergantung kepada performance sesuatu pump. Setiap suis tekanan adalah ditempatkan pada lokasi yang jelas. Hendaklah ditandakan cut in dan cut out pada setiap suis tekanan. Pressure gauge untuk menyukat tekanan air di dalam paip. Mengesan tekanan air yang mengalir dalam paip seterusnya memberi isyarat kepada suis tekanan untuk menghidupkan pam dan sebaliknya. Tekanan dibaca dalam sukatan bar atau PSI. Pam starter panel berfungsi sebagai penggerak kepada ketiga-tiga pam. Mempunyai butang tekan
untuk gerakan dan mematikan pam. Terdapat beberapa petunjuk seperti fault, battery fail, pump fail dan lain-lain. Dari jenis wall mounted dan terletak berhampiran dengan pam. Pendawaian elektrik hendaklah daripada mineral insulated copper cable atau tahan api. Sistem pipe. Pipe bekalan saiz hendaklah dari jenis GI Kelas C pada ukuran tidak kurang dari 100 mm garis pusat. Pipe kembali hendaklah bergaris pusat tidak kurang dari 100 mm dari GI Kelas B dan menyalurkan semula air ke dalam tangki bekalan. Pipe hendaklah diuji secara hidrostatik pada tekanan 50% lebih tinggi daripada tekanan kerja, iaitu tidak kurang dari 14 bar selama 24 jam. Semua pipe dicat menggunakan warna merah. Injap pelepas udara hendaklah dipasang pada bahagian paling atas pipe bagi membolehkan pengeluaran udara dalam sesalur untuk mengelakkan berlakunya air lock di dalam pipe. Pipe hendaklah dibumikan. Gambar menunjukkan sistem pipe bagi sistem pancuh basah. Injap pelantar hendaklah dari jenis instantaneous coupling 63.5 mm. Jarak antara lantai dengan injap adalah 750 mm. Injap pelantar di tingkat bumbung hendaklah dari jenis 3 hala. Ditempatkan pada setiap tingkat di dalam lobi menentang kebakaran atau dalam kurungan tangga jika tangga diisi tekan dengan minima 1 injap setiap tingkat. Tekanan serta air yang lebih diinjap pelantar akan kembali semula ke tangki melalui return pipe. Hos dan nozzle disediakan pada setiap tingkat diinjap pelantar dalam lobi menentang kebakaran atau ruang tangga terlindung yang diisi tekan. Sekian sahaja untuk sesi kali ini dan berjumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. Terima kasih.